Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Duhai Ayanda. Hai. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra. Wow. Hari raya ya. Tahun depan. Jauh lagi. Jauh lagi. Hari raya mana? Okey, apa dah? Apa, tak ada apa. Okey. Hai semua, selamat datang. Kita jumpa lagi dalam Puaka Extra dan seperti biasa. Apa? Seperti biasa, kita akan ketengahkan apa-apa yang boleh kita kongsi. Tapi minggu ini kita nak jawab semua soalan-soalan seberapa banyak yang boleh. Betul. Daripada anda semua di rumah. Yes. Okey, yang kita mulakan Ustaz Okey. Sudah bersedia? Yes, insyaAllah. Daripada Cik P. Okey, Cik P. Kita berkata nama lah. Jadi puan ni Cik. Cik. Nanti Kak, nanti semua keluar. Kak Ponti. Cik P Ponti. Saya ingin menanyakan tentang dua keping kertas yang saya jumpa di rumah saya. Bapa saya telah meletakkannya di switchboard yang terletak di belakang pintu utama. Saya lihat bapa saya seperti tidak menanggung harap pada kertas tersebut. As in, kalau dibuang tidak akan memudaratkan dirinya. Tapi dia tetap simpan kertas tersebut. Jadi soalan saya adalah, adakah saya perlu risau tentang kertas-kertas tersebut atau biarkan saja kertas-kertas tersebut di rumah saya? Kertas mana? Ini kertas dia. Oh ya, Cok. Macam tu. Oh, gini. Okay, sorry. Saya tak pandai lah pakai benda ni. Macam tu. Tunggu sekejap. Ya. Macam mana letak? Okey. Wafak. Ya ke? Wafak, ya betul. Ni wafak. Okey? Nah, ni yang kita nak cakap. Okey, Ustaz cerita saya tunjuk gini lah. Nampak Okey, so ini termasuk daripada wafak. Okey, ni. Daripada wafak juga. So, dia punya tulisan dia sebetulnya, sebab itu wafak ni, dia punya tulisan dia tak akan difaham kecuali orang yang betul-betul yang menulisnya ataupun yang diberitahu apa dia punya tulisan-tulisan tersebut. Jadi yang tadi itu, yang tadi tu. Okey, so daripada bahagian atas sini sampai ke bahagian sini semuanya tulisannya wow ataupun dan. Dalam bahasa Arab wa maknanya dan. Wow. Sama macam minion lah. Wow. Okey. Copyright tak ni? Tak okey. Suara lain. Okey, so adalah huruf waw maknanya dan. Contohnya ana wa huwa. Saya dan dia. Okey, wa. So di sini ada kata wa makna dan. Yang mana saya pun tak tahu kenapa dituliskan sebagai dan. Maka yang kedua adalah dikatakan sini adalah fa. Huruf fa. Fa dalam bahasa Arab maknanya maka. Okey. Contohnya jaa Zaidun fasaqata. Zaid telah datang fasaqata, maka dia telah jatuh. Okey. Fa menunjukkan kata maka. Kemudian kata di sini ada zayyanaha lin-nazirin. Jadi untuk mempercantikkan lin-nazirin untuk dipandang. So saya rasa ini bukan pendinding, tapi ini adalah untuk
untuk biar orang nampak cantik, indah. Dia panggil saya pemanis, bukan? Penyeri. Seperti penyeri. Jadi penyeri apakah dia sebetulnya dia selalu bawa kat dalam dia punya beg duit sebagai penyeri bagi diri dia sendiri biar orang nampak cantik, manis, nampak indah, manis dan lain-lainnya. Ataupun diletakkan kat rumah sebagai biar orang nampak rumah ni nampak besar, nampak cantik, nampak lawa, berseri dan lain-lainnya. Okey. Apakah ni diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Next. Ayo. Boleh, tak apa. Okey, so Wa dan huwa falsafata. Sakata. Itu falsafata. Itu Jepun Awak dan saya jatuh. Kan? Falsafata. Tak, Zaidun fasaqata. Okey. Ni contohnya seperti, that's why it's always macam sudoku punya style macam gini. Ini panggil sebagai wafak. Okay. Yang atas, so dia punya tulisan di sini daripada ujung sampai ujung kata Allah. So alif lam lam, ditarik ujung sini ha. Kalau yang nampak ni ha. So begitu juga dengan sebaliknya, ke bawah pun sama, semua ada ha. Okay, so kata Allah. Kemudian di sini atas ni ada kata al-qafl. Qafl tu maknanya lock ataupun boleh maknanya kunci. Yang ini. Ataupun orang-orang Yaman kata Ghafl al-bab. Maknanya kunci pintu, tutup pintu. So ini sebagai penutup ataupun kunci. Kemudian yang bahagian bawahnya yang ini adalah miftah. Miftah maknanya pembukaan ataupun maknanya buka. Okay. So ada bahagian pengunci, ada bahagian pembuka. So ini saya rasa adalah untuk pendinding rumah. So mana untuk dia kunci, mana untuk dia buka dan lain-lainnya. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Kemudian number-number yang ada kat sini iaitu 78718. Apakah dia menunjukkan tentang apa? Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Tapi dia bukan satu huruf, satu jenis saja. Ada 78711, 78716, 78717. So there's a lot of numbers. Biasanya nama-nama macam gini ataupun dalam wafak, mereka ikut kepada apa? Pada ilmu nujum, iaitu astronomi. Bagi mereka, ilmu kebatinan ni, mereka ketika mereka nampak planet Saturn, dorang ada dorang punya own code. Bila nampak planet Mars, ada dorang punya own code of numbers, digit of numbers. Bila dorang nampak ada Venus. Nampak Venus, dorang ada dorang punya kod digit yang mereka akan letak kat sini. Jadi mereka akan berdasarkan dengan ilmu falak ataupun ilmu tentang nujum, ilmu nujum, tentang perbintangan. Maka ini pun tidak diperbolehkan dalam Islam. Okay, so mereka, planet-planet ni Allah SWT ciptakan untuk manusia, bukan untuk kita pakai untuk seperti ini, untuk pelindung, pendinding dan lain-lainnya. Tak. Okay. Dah. Itu saja untuk yang soalan yang pertama. Okey Ustaz, habis kalau macam gitu, kalau diorang macam gunakan ayat ini untuk pendinding rumah, ada tak benda-benda yang dia boleh mengundang daripada kaum-kaum jin yang mana mereka percaya, orang ni dia tengok dia percaya pada benda-benda seperti ini, maka lebih mudah digoyangkan akidahnya. Best tu buang, ataupun kalau boleh bakar. Habis sebaik-baiknya kalau nak berdinding di rumah, macam kita sebutkan dalam last episode, antaranya banyak baca surah Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian dinding spray rumah dengan ayat kursi terus menerus, kemudian dengan boleh tambahkan lagi dengan buatkan amalan-amalan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi? Ada. Ini dia tanyakan pasal kawannya dia cakap dia faham bahawasanya kita ni kalau kena rasuk ke, kena apa-apa ke,
kita boleh pergi jumpa ustaz yang boleh ruqyahkan diri. Tapi contohnya kalau kawan tu bukan, taruhlah kawan yang bukan beragama Islam, boleh tak kita hantar beliau juga ke jumpa seorang peruqyah untuk ubatkan kalau dia dirasuk dan sebagainya? Okey. Baik, soalan yang baik sebetulnya. First kali saya akan cakap tentang peruqyah. Peruqyah syar'iyah ikut syariat Islam tak semestinya ustaz. Orang biasa pun boleh jadi peruqyah syar'iyah. Asalkan dia faham rukun-rukun Islam, iman, ihsan dan lain-lainnya. It's always best to faham dulu tentang akidah, foundation dia kuat, asas dia kuat, tahu tentang rukun agama, rukun Islam, kemudian rukun-rukun solat yang mana yang wajib kita faham, kita tahu dulu. Baru setelah itu, baru dia mempelajari ilmu-ilmu ruqyah. Ada orang yang mungkin nak belajar, minat dengan ruqyah, tapi dia punya rukun solat tak hafal. Rukun wuduk tak hafal. Jadi macam mana you nak tingkatkan diri sedangkan you punya fundamental pun, you punya asas tu, foundation tu tak kuat. So nak kena kuatkan dulu foundation, baru setelah itu baru masuk ke ilmu-ilmu yang lain. That's the first thing. Then the second thing is macam tadi, apakah diperbolehkan kita membawa seorang yang bukan beragama Islam bawa ke peruqyah Islam untuk diruqyahkan? Jawapannya boleh. Akan tetapi kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu ada usaha antara patient dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peruqyah kita tak ada kekuatan apa pun, kita tak boleh datang kat orang tu, kita dinding dia, kita buat pendinding kat dia apa semua, kita tak ada kekuatan at all. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita memberikan nasihat. Bagi peruqyah-peruqyah di sana, di luar sana, kebanyakannya saya nasihatkan untuk anda dan juga untuk diri saya sendiri ketika kita beruqyahkan orang, yang paling penting bukan dia punya ruqyah dia itself, tapi dia punya nasihat yang datang setelah ruqyah. Maknanya daripada amalan-amalan kita bilang dengan dia, kita kena kuatkan amalan, kemudian kena kuatkan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan akidah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian makanan-makanan yang perlu dijaga, perlu dimakan, perlu dijauhi. Kemudian daripada sifat dalam hati, penyakit-penyakit hati, penyakit was-was, penyakit riak, penyakit sombong, penyakit mata merah, dengki dan lain-lainnya. Itu semuanya termasuk daripada nasihat-nasihat yang perlu kita berikan kepada mereka, yang patient-patient ni. Baru setelah itu, urusan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sembuhkan, ya sembuhlah. Tapi kalau Allah takdirkan tak sembuh, ya itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada kekuatan. Tapi di sini hukumnya apakah diperbolehkan? Saya ulang lagi, diperbolehkan. Gitu. Right? Ya. Yeah. Dan ni soalan seterusnya, memang kita selalu kadang bila kita keluarkan pasal wafak ni pula, ramai pula kat luar sana bila nampak jumpa something kat rumah, diorang macam masih tak tahu apa itu wafak, adakah itu wafak ataupun bukan, dan ramai yang hantar, tim puaka boleh tak tengokkan ni, adakah ini wafak, sebab diorang dah takut dah. Baguslah, maknanya semua dengan melalui puaka ekstra ni, semua dah sikit sebanyak tahu apa itu wafak. So ini pula, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya about this picture, gambar ni yang dia jumpa kat rumah. Adakah ini diconsider as wafak cause ayat dalam kotak-kotak? Memang ayat semua kan buat frame, ayat dalam kotak-kotak katanya. So ini adalah, dia tak tahu ini, dia nak tanya adakah ini wafak ke tidak, sebab ini ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Boleh tak Ustaz terangkan apa itu ayat 1000 dinar pada semua? Okey, ini sebetulnya ayat 1000 dinar ni, dia 1000 menunjukkan bahawasanya banyak. Kan? Contohnya kalau kita tengok, kata, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Maknanya apa? Kalau orang tu, walaupun dia hidup 1000 tahun, tapi bukan maknanya 1000 tu exactly 1000 tahun. Kalau tak solat, tak ada gunanya. Habis kalau dia hidup 1500 tahun, habis ada gunanya? Tak ada gunanya juga. So 1000 ni menunjukkan bahawasanya is the maximum amount ataupun lama, jangka masa yang lama. Sama. Contohnya, kalau kita cakap tentang
lagu Imran Ajmain. Apa dia punya? 1000 tahun lagi. 1000 tahun lama lagi. Kan? Tak tahu. Contohnya macam itu. So, itu bukan maknanya, hanya 1000 tahun. Tak. Maknanya selama-lamanya. So, ini menunjukkan bahawasanya kata 1000 dinar, maknanya 1000 maknanya banyak. Dinar adalah duit. Dia panggil sebagai duit. So, kita ada dolar, kita ada dinar, kita ada dirham dan lain-lainnya. Okay. So ini menunjukkan bahawasanya adanya ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya untuk memperbanyakkan rezeki. Itu ayat ada dalam Al-Quran. Dia mulakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa sahaja yang bertakwa pada Allah, first thing adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia jalan keluar daripada segala masalah dia. Tapi first thing is have to takwa pada Allah. Takwa tu mana apa? Lakukan apa yang Allah perintahkan, jauhi apa yang Allah larang. Itu bermakna takwa. Maka kalau you takwa pada Allah, you masalah apa pun Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan itu saja. Allah akan tambahkan lagi dengan rezeki-rezeki. Allah akan berikan rezeki-rezeki pada you min haitsu la yahtasib, yang mana you sendiri tak tahu daripada mana datang rezeki-rezeki ni. Maknanya menunjukkan bahawa saya banyak sekali. Sebab itu dinamakan ayat 1000 dinar, dan ayat ni ada dalam Al-Quran. Okay? So kalau boleh amalkan. Kemudian ada kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan lain-lain. Innallaha balighul amri. Tu siapa sahaja yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala fa huwa hasbuh, dan ia sudah cukup. Ni dan banyak. Ni kau nak dalam Quran. Silakan kalau nak hafal silakan, boleh hafalkan. Tak ada, ni kau nak amalkan macam mana? Bila baca sebanyak-banyaknya. Bila-bila masa saja boleh. Lepas tu cakap kat rumah pun ada jumpa gambar macam ni. Ni gambar siapa ni? Entahlah Ustaz. Hadha surah Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Nuh. Oh, ni Habib Nuh. Masya-Allah. So ini gambar daripada, tak tahu daripada siapa, tapi yang tadi juga sama. Sama. Ada jumpa semua. Ini katanya iaitu Habib Nuh. Yang makam Habib Nuh So ini dikatakan Habib Nuh bin Habsyi. Al-Habsyi. Beliau termasuk daripada ulama yang sangat terkenal. Jadi beruntung bagi orang-orang Singapura yang ada ulama yang sangat besar sekali yang ada di Singapura ni. Beliau termasuk daripada yang hebat, dan beliau daripada Hadramaut, daripada Yaman. Sekali ada orang yang suka ziarah kepada makam Habib Nuh, dipersilakan. Menziarah saja, tapi janganlah nak lebih daripada tu. Ada orang pergi sana meminta-minta, gitu-gitu. Meminta pada Allah SWT, okey. Betul. Tak ada masalah. Cuma itulah, have to Jagalah. Ya, minta pada Allah SWT kat sana, silakan. You nak baca Yasin ke nak baca apa semua, silakan. Dengan adanya keberkatan orang-orang yang soleh, you baca, you doa kat situ. Ya Allah, mudah-mudahan engkau terima doa aku dengan adanya orang yang engkau sayang di hadapanku. Jadi silakan, tak ada masalah. No problem. Okey, betul. Apa? Handphone saya. Mana? Tu tadi kat sana. Tu. Okey. Bunyi itik tak kan? Ni apa ni? Apa tu? Ni pula. Dia jumpa ni semua. Okey. Ini wafak Al-Ikhlas. Oh ya, ada pecah-pecahkan. Yeah, so wafak daripada surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma masalah dia di sini adalah dia terbalikkan. Jadi yang atas punya betul Qul huwallahu ahad. Kemudian bawahnya Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cuma kat bawah dia nanti dia kul dia dihilangkan. Kemudian Allah ahad, Allahus samad. Nanti setelah itu Allah kul dengan Allah dihilangkan, dipindahkan ke tempat lain lah, bukan dihilangkan, dipindahkan tempat lain. Kemudian as-samad sahaja, lam yalid. Itu dia terbalikkan bacaan Al-Quran. Oh, jangan, bahaya. Hati-hati. So benda ni kalau boleh buang. Bakar. Yang gambar tu boleh simpan untuk buat kenangan. Mana? Yang Habib Nuh. Itu bagus. Kalau ada, saya pun nak juga. Kalau ada. Tapi itu autentik kan? Saya nak kasih pada kat masjid sana. It's very hard to get. It's very, very, very hard to get. Even if you Google pun, it's very hard to get. So kita ni dapat
dapat tengoklah kan? Ya. Saya berapa kali Google for Habib Noh. Oh ya. Baca sejarahnya Habib Noh. Okey. Dan satu ni lagi Ustaz. Dia mengatakan Ustaz pernah ketengahkan pasal maghrib. Bila nak tibanya waktu-waktu senja maghrib ni dinasihatkan untuk tutup pintu, tutup tingkap, baca apa yang senang-senang bismillah pun boleh katanya kat situ. Tapi masalahnya bila sebelum azan maghrib tu ditutupkan pintu, habis azan maghrib belum sempat dia nak solat pun baru ambil wuduk, tiba-tiba orang kat rumah orang kat rumah lah, ibu bapanya, salah satu saya tak tahu, katanya ibu bapa buka pintu, katanya dah azan dah habis, maghrib dah habis, so buka pintu. So macam mana Ustaz, apa yang harus saya buat? Sebab kalau kita tutup balik nanti kena marah, nanti kata derhaka lah pula. So apa nasihat Ustaz pada warga-warga emas yang mungkin sama macam dia? Macam tu. It's a very tricky question. Okay. First thing adalah kita tengok pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, bahawasanya ketika masuk waktu senja, maka bawalah anak-anak kalian ke dalam rumah kerana syaitan mereka berkeliaran di persekitaran rumah, dan juga tutuplah pintu dan juga tingkap-tingkap anda dengan membaca kalimah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada satu hadis Nabi SAW, dan kita sebagai orang Islam, orang yang Muslim, di antaranya perlu beriman, perlu percaya kepada Al-Quran dan juga percaya kepada hadis Nabi SAW. Dan ketika Nabi SAW berikan hadis seperti itu tadi, adalah untuk penjagaan untuk kita sebagai umat Nabi SAW. Bila kita rasa yang bila dah habis maghrib, kemudian kita bila habis azan maghrib je terus kita buka pintu dengan alasan apa? Dengan alasan contohnya alasannya buat apa kita takut dengan mereka? Buat apa takut dengan jin-jin, syaitan-syaitan ni semua? Kan kita lagi mulia daripada mereka. Betul. Memang kita termasuk daripada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan di muka bumi ini, yang dipanggil sebagai khalifah. Okay. Tapi jangan lupa ketika Nabi SAW berikan hadis tersebut, apakah Nabi SAW menunjukkan, beritahu kepada kita yang yang tak payah takut ni semua, just buka aja? Tak. It's always best to guard yourself. It's always best to save yourself. Sama bila ada orang ada orang nak tembak kita, kita pergi depan dia, ni tembak. Takkan kita nak macam itu, tembak. Kenapa tembak? Kita kan paling mulia, kita kan Allah Subhanahu Wa Taala. Tembak. Tak juga, lari. Betul. Itu termasuk daripada usaha untuk melindungi diri you. Sama ketika seperti keadaan seperti tadi, tutup pintu, tutup tingkap dengan baca kalimah Allah, bismillah ke Allahu Akbar, is up to you. Tapi itu tujuan dia adalah untuk melindungi diri. Jangan sampai kita tak melindungi diri kita hingga terjejas anak-anak kita, suami kita, isteri kita, mak bapak kita. So that's the first thing. Then the second one is menjaga hati mak bapak. Ini paling it's quite hard. Sebab lain mak bapak, lain orang tua, lain cara approach-nya. Kalau you boleh nasihatkan, you nasihatkan. Tapi kalau contohnya susah nak nasihatkan ke apa kan, then you just jaga hati dia lah. So perbanyakkan baca ayat kursi, perbanyakkan baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan lain-lainnya dalam rumah tersebut. Kalau dia mati-mati tak nak tutup pintu juga, dan jangan sampai sakitkan hati mereka lah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ada unsur keislaman tapi kita menghancurkan hati mak bapak. Sebab apa? Menjaga hati mak bapak pun termasuk daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran pun ada, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kalian katakan uff ataupun pada mereka, pada ibu bapa.
Wa qul lahum qawlan karimah, dan katakanlah kepada mereka, ucapkanlah kata-kata perkataan pada mereka dengan qawlan karimah, iaitu perkataan-perkataan yang karim, iaitu yang mulia. Maknanya sini jangan sakitkan hati mereka juga. So you try to find a way macam mana nak fahamkan mak bapak, asalkan mereka tak sakit hati. Itu je nasihat saya. Tu apa Ustaz cakap? Uf Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita ataupun dia sebetulnya kalau ikut dalam tafsir kata uf di sini dia 2 huruf je. Hamzah, alif hamzah dengan huruf fa. 2 huruf. Ini menunjukkan nak singkat macam mana pun jangan. Jadi dalam bahasa kita tak semestinya yes, AH 2 huruf. Tapi yang ini menunjukkan singkat. Maknanya bukan hanya saja. Kalau pun bunyinya macam gini. Macam mana? Kan? Ada mak bapak nanti boleh habis ni nanti boleh turun sekejap tak? Hantar barang kat macam macam singkat. Tapi kata tu pun dia sebetulnya akan menghancurkan hati mak bapak. Ini Islam, indahnya Islam tu, indahnya Al-Quran tu seperti itu. Dia menunjukkan 2 huruf tapi ini menunjukkan nak singkat macam mana pun, don't ever do that. So itu dia jawapannya, dan minta maaf lah bagi yang sedang menonton Warga Emas ke apa yang cakap, alah korang ni budak muda ni semua, kita yang lebih makan garam daripada korang. Tu tak ada dalam Islam. Tu pakcik. Tak ada. Kalau cik berpegang pada kita lebih makan garam, nanti potong kaki darah tinggi. Itu dia kelebihannya. Itu satu makan garam. Tapi satu pula, tak semestinya kita hidup lama, kita ni cukup dengan ilmu yang kita harus tahu. Umur je panjang tapi ilmu kurang. Jadi sama juga untuk anak muda, ini semua persiapan untuk kita juga. Walaupun nanti kita dah berumur, kita janganlah kata orang tu manusia dah Ustaz. Betul. Kadang-kadang kita ni ego lain. Aku hidup lama daripada engkau, mana kau tahu? Kadang hidup lama pun banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Macam tu. Kalau awak tahu semua apa yang tersirat dalam Al-Quran tu, bolehlah insya-Allah kan. Tapi itulah bagi kita betul ansur je lah. Sebab kalau bagi awak orang berani, tak semestinya anggota keluarga dan rumah yang lain tu orangnya berani. Kadang-kadang kalau awak tak memudaratkan pada diri awak, tapi ia akan memudaratkan dengan orang lain, kesianlah pula. So, alah sekejap bagi tutup pintu time maghrib. Bukannya apa pun. Nanti azan isyak dah buka lagi. Tak ada masalah pun. Tak jatuh miskin pun kita, tak jatuh susah pun kita. Kita selamatkanlah semua orang. Okey, itu saja. Saya nak tambah? Saya nak tambah sikit. Boleh. Yang tadi yang tentang yang makan garam tu apa semua, dia bukan hanya untuk orang yang senior citizens, tapi untuk kita-kita juga, bayi-bayi kita juga sama. Jadi kalau ada orang yang lebih muda daripada kita, kalau dia nasihatkan kita kena terima. Kita tak boleh cakap yang kau masih budak kecil lagi, kau belum faham lagi. Tapi kalau memang apa yang dikatakan itu dapat upgradekan diri kita lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, then ambil nasihat tersebut. Tak kisahlah. Walaupun dia keluar daripada mulut binatang pun, kalau binatang boleh berbual pun, dia berikan nasihat kepada kita tetap kena ambil. Walaupun dia binatang. Contohnya seperti itu. Contoh ikan ke, kucing ke boleh berbual ke apa. Kalau let's say, ada hikmahnya, you have to take. So dalam Islam tak ada kira, you dah makan garam banyak ke apa, sikit garam, tak ada istilah seperti itu. Saling nasihat menasihati. Dalam surah Al-Asr ada kan, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan mereka yang melakukan amal saleh, amal kebaikan. Wa tawasaw bil haqq, dan saling nasihat menasihati tentang yang hak. Wa tawasaw bis sabr, dan juga saling nasihat menasihati tentang kesabaran. Wa tawasaw bi haqq wa tawasaw bis sabr. Dua-duanya menunjukkan bahawasanya siapa sahaja boleh menasihati antara satu dengan yang lain. Tak semestinya you bukan ustaz, you tak boleh nasihatkan ustaz. Kalau ustaz buat salah, have to. Jadi kalau saya buat salah, have to inform saya. Oh ustaz, mungkin ustaz salah dari segi ni. Oh, silakan, tak ada masalah. Privately kita talk ke whatever, boleh, no problem. Contoh. Okay.
Tolak tepi pangkat, kita fikirkan pasal manusiawi. Okey, itu saja. Jaga diri baik-baik pada anda semua dan terima kasih kerana sudi support kita. Kalau nak support lebih lagi, jangan lupa beli merch kita di www.pokersg.com dan Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Tekan butang loceng subscribe tu, nanti dia akan keluar notification. InsyaAllah. Dan yang penting follow kita punya Instagram. Kalau ada apa-apa saranan, apa-apa yang nak kongsi, nak tanya soal pun boleh hantar kepada pokersg@gmail.com. Dan satu lagi, kalau kan dah lupa, Sponsor kita Yes. iaitu daripada The Tech Team. Yep. Alright, yang kalau anda mempunyai urusan jual beli rumah ataupun apa sahaja yang kaitan dengan rumah ke, you want to do any property investment ke whatever, you can ask them sebab mereka pakar dalam bidang mereka. Yap. Kalau anda nak tengok previous punya episode yang lalu, tekan aja kat playlist, butang nanti ada link dia lepas akhir rancangan ni kan. Just klik je. Banyak-banyak ada kat sana. Okay? Kan? Ada lagi? Tak lagi. Tak ada. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.